Okey. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, pada pelajaran yang lepas kita dah belajar tentang faktor. Kan? Kita dah belajar tentang faktor, kita dah tahu macam mana nak senaraikan semua faktor. Kemudian kita dah belajar tentang faktor perdana. Faktor perdana ni ialah nombor-nombor faktor yang terdiri daripada nombor-nombor perdana. Okey, lepas tu dalam faktor perdana juga kita dah belajar cara untuk ungkapkan penfaktoran perdana menggunakan dua kaedah. Satu kaedah pembahagian berulang, lagi satu kaedah pokok faktor. Okey, kita dah selesai tentang faktor perdana. Hari ni kita akan belajar lagi satu jenis faktor, iaitu faktor sepunya. Kemudian, bila kita dah faham apa itu faktor sepunya, kita akan belajar tentang faktor sepunya terbesar. Okey, ataupun nama singkatan dia FSTB. Okey, jadi apa itu faktor sepunya? Okey, sekarang ni cuba tengok. Kalau dalam pensel box Ali, kita ada dua kawan kita, nama Ali dan nama Mutu. Okey, dalam pensel box Ali, mungkin kita jumpa pen biru, pen merah, pemadam, pembaris, pensel. Dalam pensel box Mutu pula kita jumpa pemadam, pen biru, highlighter, pembaris. Okey, mana benda yang sama yang kita jumpa dalam kedua-dua pensel box ni? Mana yang sama? Okey, kalau dalam pensel box Ali ada pen biru. Dalam pensel box Mutu ada tak pen biru? Ada. Jadi, pen biru dengan pen biru ni ialah benda yang sama. Okey, lagi. Pen merah ada tak dalam pensel box Mutu? Tak ada. Okey, jadi ini tak sama. Pemadam. Okey, Mutu pun ada pemadam. Ali pun ada pemadam. Okey, lagi. Pembaris. Okey, Ali ada pembaris, Mutu ada pembaris. Okey, pensel. Mutu tak ada pensel. Jadi, kalau kita tengok, pen biru, okey, pemadam, dan juga pembaris, semua ini ialah sepunya. Maksud dia, kita boleh jumpa dalam sini dan dalam sini pun boleh jumpa. Itu maksud sepunya. Okey. Jadi, sekarang kita dah faham apa itu sepunya. Jadi, apa itu pula faktor sepunya? Okey, mari kita tengok contoh. Okey, contoh pertama, kita nak tentukan 8 ialah faktor sepunya bagi nombor berikut. Okey. So, A. Nombor 76 dan 56. Okey, kita nak tengok adakah nombor 8 ini sama, faktor yang sama untuk 76 dan faktor yang sama untuk 56. Jadi macam mana kita nak buat? Kita ambil nombor ni, kita bahagi dengan faktor. Jadi ambil 76 bahagi dengan faktor. Okey, kita dapat sorry, ini bukan 76, ni 16 16 dan 56. Okey, jadi 16 bahagi dengan 8 kita dapat 2. Boleh dibahagi dengan tepat. Jadi 8 ialah faktor untuk 16. Sekarang ni kita ambil 56. Kita bahagi dengan faktor. Faktor dia 8. Okey, kita tengok dapat tak? Okey, kita dapat tu 7. Jadi boleh dibahagi dengan sempurna. Boleh dibahagi dengan tepat. Jadi 8 ni 8 ialah faktor sepunya bagi 16 dan 56. Macam itu. Okey, boleh. Ambil nombor ni dan bahagi dengan faktor. Kalau boleh dibahagi dengan tepat, boleh bahagi dengan tepat, jadi dia ialah faktor sepunya. Okey, seterusnya kita buat B. Okey, kita nak tengok nombor 8 ni ialah faktor sepunya untuk 3 nombor ni. Adakah semua ni nombor faktor sepunya? Jadi kita buat apa? Kita kena ambil nombor ni bahagi dengan 8. 32 bahagi 8 dapat 4. Okey. 72 bahagi 8 dapat 9. Okey. 108 bahagi dengan 8 dapat berapa? Dah tak dapat cantik. Kita dapat berapa ni? Kita bahagi 108 bahagi 8. 18 tolak 2, 28. Darab berapa? Dapat 20 ni. Darab 3. Dapat 24. Jadi tolak. Jadi ada baki. Dia 13, 4 per 8. Okay, kita permudahkan jadi 13, 1 per 2. Jadi, bila ada baki, maksud dia 8 bukan faktor untuk 108. Jadi, bila 8 bukan faktor untuk 108, 8 ni bukanlah faktor sepunya untuk 32 dan 72. Jadi, 8 bukan faktor yang sama ataupun faktor yang sepunya untuk 32, 72 dan 108. Macam tu. Okey, boleh faham tak? Okey. So, kita dah selesai bab faktor sepunya. Okey, sekarang ni kita nak cari faktor sepunya pula. Tadi kita dah faham apa itu faktor sepunya. Sekarang ni mari kita buat contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya kita nak cari semua faktor sepunya bagi nombor-nombor yang diberikan. Okey, bagi nombor-nombor yang diberikan. Okey, so A, kita nak cari faktor sepunya untuk 9 dan nombor 27. Apa faktor yang sama untuk 9 dan 27? Jadi cara yang paling mudah kita senaraikan dulu. Okey, 9. Apa faktor dia? 1 darab 9. Lagi 3 darab 3. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, 27. 1 darab 27. 2 boleh? Tak boleh. 3 boleh. 3 darab 9. Okey, lagi? Ada lagi tak?
4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7, 8, 9, 10 tak boleh. Okey, jadi ini sahaja. Jadi antara ni mana yang sama? Mana yang sama? Macam tadi, contoh tadi. Contoh tadi kita guna pen. Pen biru sama. Jadi dia adalah faktor sepunya. Pemadam sama. Pemadam bukan. Pemadam sama kan? Pemadam ada. Pembaris sama. Pembaris. Okey, jadi itu adalah faktor sepunya. Sekarang ni mana faktor yang sama untuk nombor 9 dan 27? Okey, kita tengok. 9, 9. Ini ialah yang sama. Lagi 3. 3. Ini pun ada 3, itu pun ada 3. Yang ni ada 9, ni pun ada 9. Okey, jadi sekarang ni kita dah tahu. Jadi maka 1, 3 dan 9 ialah faktor sepunya bagi 9 dan 27. Macam tu. Okey, boleh. Okey, kita buat lagi satu contoh. Right? Buat lagi satu contoh. Cari faktor sepunya bagi 16, 28 dan 36. Apa kita kena buat? Kita kena cari semua faktor-faktor untuk 16, 28 dan 36. Okey, cari dulu 16. Okey, faktor dia 1 darab 16, 2 darab 8. 3 boleh, 3 tak boleh, 4 boleh, 4 boleh, 4 darab 4. Okey, selesai. 28, 1 darab 28, 2 darab 14. 3 boleh, 3 tak ada. Yang ada 4, 4 ada, 4 darab 7. Lagi ada lagi tak? Tak ada. Okey, selesai. 36 pula. 1 darab 36. 2 darab 18. 3 ada, 3 ada, 3 darab 12. 4 ada, 4 ada, 4 darab 9. Lagi? Ada lagi. 6 darab 6. Okey, ni semua ialah faktor-faktor untuk nombor-nombor berikut. Jadi, antara berikut, yang mana ke yang sepunya? Okey, kita tengok. 1, 1, 1. Okey, 3 ada 1. Okey, 2. 2, 2, 2. 2 pun ada, semua ada. Okey, 3 ada. 16 tak ada 3. Jadi, yang lain tak ada. Okey, bukan. 4, 4 ada. Okey, 4, 4 pun ada. Alright, lagi apa lagi nombor yang sama? 8, ni tak ada 8, jadi bukan sepunya. Ni pun tak ada 8. 16, ni tak ada 16, ni pun tak ada 16. Jadi, ni sajalah. Jadi, 1, 2 dan 4 ialah faktor sepunya bagi 16, 28 dan 36. Okey, boleh? Alright? Itu sahaja cara dia untuk mencari faktor sepunya bagi nombor-nombor yang berikut. Okey, sekarang ni kita dah tahu faktor sepunya itu apa. Kita dah faham. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada benda yang kita nak belajar pada hari ni. Jadi kita dah selesai tentang faktor sepunya. Dah settle. Sekarang ni kita akan pergi pula kepada faktor sepunya yang terbesar. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, antara yang 1, 3 dan 9, ni semua ialah faktor sepunya bagi 9 dan 27. Mana antara ni yang terbesar? Mana nombor yang paling besar? Okey, nombor yang paling besar ialah 9. Maka 9 ialah faktor sepunya terbesar bagi 9 dan 27. Okey, ini ialah FSTB. Kalau faktor sepunya dia ada S3, 1, 3, 9. Tapi yang terbesar ialah 9. Okey, seterusnya kita tengok sini. 1, 2, 4 ialah faktor sepunya. Tapi mana yang paling besar? Yang paling besar ialah 4. Jadi 4 ialah faktor sepunya terbesar untuk 16, 28 dan 36. Okey, boleh faham? Itu faktor sepunya terbesar. Bila dah faham faktor sepunya, senang untuk kita faham apa itu faktor sepunya terbesar. Okey. So kita dah selesai satu benda. Okey. Seterusnya, tadi kita dah tahu macam mana nak cari faktor sepunya kan? Kita just senaraikan. Sekarang ni kita nak mencari FSTB kita. Jadi ada 3 cara, 3 kaedah yang boleh kita gunakan untuk kita nak cari. Cara yang pertama, kita perlu senaraikan semua faktor bagi nombor-nombor yang diberikan. Macam tadilah, cara yang kita guna tadi sebenarnya ialah cara pertama. Okey. Cara yang kedua, kita boleh menggunakan pembahagian berulang. Okey. Dan cara yang ketiga, kita boleh menggunakan penfaktoran perdana. Okey. Alright, so kita akan tengok 3 benda ni pada video yang akan datang. Right? So cikgu harap kamu dah faham macam mana untuk mencari faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Yang faktor sepunya terbesar kita akan pergi pada video yang akan datang. Okay? Alright. Assalamualaikum.